utama dan 20 pengkayaan nilai yang mendasari kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk bekerja secara bersama-sama dalam memulihkan negara daripada masalah dan kesan pandemik COVID-19. 3 teras utama tersebut termasuklah keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Bagi pengkaryaan nilai-nilai di bawah 3 teras berkenaan termasuklah menyemai budaya integriti dalam keluarga, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga, menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga dan menjadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Nilai lain ialah menerapkan budaya ilmu dalam masyarakat dan keluarga, menyuburkan budaya komunikasi berhemah dalam kalangan keluarga dan masyarakat serta membina akhlak mulia seluruh anggota keluarga. Saudara, pada hari ini tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah 19 Mei 2022, hari yang penuh bermakna buat seluruh warga kerja Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM kerana sempena menyambut ulang tahun IKIM yang ke-30 akan berlangsungnya pada hari ini Majlis Perasmian Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda Kalis Cabaran Masa Depan. Untuk makluman para pendengar, Kongres Nasional ini diadakan selama 2 hari dan sebentar saja lagi akan kami bawakan pendengaran anda untuk mengikuti ucap pertama dan juga ucapan perasmian yang bakal disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Idris Haji Ahmad. Baiklah saudara, untuk makluman anda juga secara langsung, Kongres Nasional ini turut anda boleh ikuti melalui platform media sosial di laman Facebook FB Institut Kefahaman Islam Malaysia dan juga TV IKIM. Dan seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, Kongres Nasional ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada hari ini 19 Mei dan juga esoknya 20 Mei. Dan setelah berakhirnya majlis perasmian ini akan diadakan sesi pembentangan kertas kerja oleh para ilmuwan akademik. Dan untuk makluman anda, antara 2 sesi berikut mempunyai 2 tema. Sesi pertama bertemakan Islam, Kepelbagaian dan Keharmonian Kerangka Asas. Dan untuk tema yang kedua pula bagi sesi yang kedua, Keluarga Malaysia dalam Cabaran Semasa. Dan esoknya akan diadakan satu forum khas gagasan anak muda untuk Malaysia, orang muda, politik dan Malaysia yang harmonis. Itu adalah antara pengisian sepanjang Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda Kalis Cabaran Masa Depan yang diadakan di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Kuala Lumpur. Dan saudara, sementara kita menantikan isyarat untuk anda mendengarkan ucapan yang bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Idris Haji Ahmad, ingin saya petik saudara, petikan ucapan oleh Perdana Menteri ketika merasmikan sesi taklimat umum dan majlis pelancaran buku Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera. Sebelum itu, sedikit sinopsis mengenai buku Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera ini dihasilkan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang menekankan aspek tabi urus holistik dan mampan berasaskan syariat Islam dalam memelihara hubungan keluarga Malaysia. Dan dalam ucapan beliau menyatakan bahawa sekiranya pendekatan maqasid syariah perlu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan dijadikan panduan atau kerangka dalam membangunkan dasar-dasar baru sambil memperkasakan yang sedia ada. Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan kami bawakan khas untuk anda untuk mengikuti terlebih dahulu ucapan yang akan disampaikan oleh Datuk Wan Muhammad Datuk Sheikh Abdul Aziz yang merupakan Timbalan Pengurusi IKIM. Terus saja ke pentas utama di Dewan Besar IKIM ketika ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu
wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama. Yang berbahagia Datin Hajjah Qamariah binti Mat Ali, isteri YB Menteri. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Yang berbahagia Major Jeneral Datuk Seri Dr. Jamil Khair bin Haji Bahrum, Penasihat Khas pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama, ahli-ahli lembaga pengarah, para peserta Kongres yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya dapat kita berkumpul bersempena dengan Kongres yang amat bermakna pada pagi ini, dan IKIM ingin mengucapkan selamat datang dan juga penghargaan kepada Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad atas kesudian Yang Berhormat Datuk untuk menyampaikan ucap utama dan seterusnya merasmikan Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda kalis cabaran masa depan. Kongres ini bersempena sambutan ulang tahun IKIM yang ke-30. IKIM amat menghargai sokongan dan bimbingan serta komitmen yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk. Kita juga bertuah pada pagi ini kerana bersama kita Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ismail Ibrahim, Ketua Pengarah yang pertama sejak ia ditubuhkan pada 30 tahun yang lalu, dan Alhamdulillah masih sihat dapat bersama kita. Terima kasih banyak Yang Berbahagia Tan Sri. Begitu juga seluruh hadirin yang saya tak mampu sebut satu persatu. Sebagai sebuah institusi penyelidikan dan pemikir, IKIM sentiasa berusaha untuk memenuhi mandat yang diamanahkan pada IKIM dalam menyebarkan kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat secara keseluruhannya, sama ada Muslim atau yang belum Muslim. IKIM mengambil inisiatif untuk melaksanakan Kongres Nasional yang akan berjalan pada hari ini dan esok bagi tujuan untuk membentuk kefahaman dan menyediakan ruang perbincangan berkenaan kepentingan mensejahterakan dan mengharmonikan hubungan masyarakat pelbagai bangsa dan agama di Malaysia dalam bingkai yang dibolehkan dan diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan atas semangat Islam. Konsep keluarga Malaysia yang menjadi kerangka penting kepada negara harus berupaya untuk menjadi satu agenda yang utuh, mampan dan kalis kepada cabaran-cabaran yang mendatang. Pada tahun ini IKIM meraihkan 30 tahun penubuhannya. Selama tempoh 3 dekad ini, berlandaskan dasar memahami Islam, membina peradaban, IKIM sentiasa berusaha memastikan segala aktiviti berbentuk program, penyelidikan dan penerbitan yang dijalankan oleh IKIM sebagai sebuah institusi penyelidikan dan pemikir akan dapat memenuhi matlamatnya, iaitu menyebarkan kefahaman Islam yang tepat kepada masyarakat secara keseluruhan. IKIM juga teguh dengan aspirasinya untuk menjadi sebuah institusi utama kefahaman Islam bertaraf antarabangsa. Semoga segala usaha IKIM akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Akhir sekali lagi di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih setingginya kepada Yang Berhormat Senator Datuk Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, di atas kesudian beliau meluangkan masa menghadiri dan merasmikan kongres ini. Dan paling akhir, saya ingin menyampaikan salam daripada pengurusi IKIM yang berbahagia Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan yang terpaksa mempengurusikan satu sidang penting lepai di luar Kuala Lumpur, dan beliau menyampaikan permaafan kepada Yang Berhormat Datuk dan mendoakan kesejahteraan untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad bin Datuk Syekh. Demikianlah tadi saudara, anda telah mengikuti ucapan yang telah disampaikan oleh Timbalan Pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad Datuk Syekh Abdul Aziz. Dan saudara, bagi anda yang baru saja membuka radio IKIM ketika ini, sekali lagi kami bawakan pendengaran anda untuk mengikuti siaran langsung Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian meminda agenda kalis cabaran masa depan di Dewan Besar IKIM. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti pula ucapan yang bakal disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halik Wala Agama Senator Datuk Idris Haji Ahmad, dan juga beliau akan menyampaikan ucap pertama bertajuk Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda kalis cabaran masa depan. Terus saja ke pentas utama ketika ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Ya ayyuhan nas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, istrinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari kedua-duanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Yang saya hormati Puan Pengurusi Majlis, Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad bin Sheikh Abdul Aziz, Timbalan Pengurusi IKIM, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, Yang Berbahagia Datuk Seri Jamil Khair bin Bahrum, Penasihat Khas Agama yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia,
ketua-ketua jabatan dan agensi yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan, ahli dan pakar pelbagai agensi dari institusi, ahli akademik, perwakilan NGO, para pelajar dan peserta Kongres Nasional, pembentang kertas kerja, ahli panel dan moderator, para petugas urustia dan pihak media. Semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di dalam satu program yang amat besar artinya kepada negara kita dan ummah, yaitu untuk menjayakan Kongres Nasional Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian dengan tema membina agenda kalis cabaran masa depan, sempena sambutan ulang tahun IKIM yang ke-30. Kita masih tetap mengakui bahawa agenda keluarga Malaysia, keluarga masih tetap utuh dan kalis masa, tetap segar, tidak lapuk dan mampu berhadapan dengan cabaran yang datang dari pelbagai aspek dan dimensi. Keluarga akan tetap terus menjadi agenda wadah, platform, aspirasi serta inspirasi setiap orang, seterusnya dizahirkan secara harmoni dalam kelompok kepelbagaian bangsa, agama dan budaya di Malaysia. Sehubungan dengan itu, nilai bersama keluarga Malaysia, keluarga sejahtera, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran perlu terus dihayati dalam mendepani cabaran yang mendatang. Apabila menyebut tentang cabaran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama-sama dengan IKIM telah menghasilkan dokumen Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera yang dilancarkan pada 22 April 2022 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dokumen tersebut telah melakarkan beberapa cabaran yang bakal ditangani, yang melibatkan semua ancaman terhadap kesejahteraan, yang menyentuh aspek kepercayaan, kegembiraan, keamanan, keseimbangan dan kejayaan. Kesejahteraan boleh tercabar sekiranya berlaku konflik kepercayaan, pegangan agama, pertemuan aliran pemikiran dan penapian peranan agama itu sendiri. Begitu juga dari sudut kegembiraan, keamanan dan keseimbangan juga boleh tercalar sekiranya wujud masalah tekanan mental, kerapuhan institusi keluarga, konflik perkauman, ketidakstabilan politik, kepincangan moral dan sosio-ekonomi masyarakat. Cabaran lain yang diperincikan dalam dokumen Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera juga menyentuh soal persekitaran dan pemulihan ekosistem yang tidak kurang pentingnya kepada kesejahteraan keluarga Malaysia. Mutakhir ini, kita menyaksikan bagaimana Malaysia telah ditimpa dengan berbagai rintitan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, jerubu disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab dan kerosakan oleh tangan-tangan manusia.
Keluarga Malaysia perlu terus memastikan cabaran-cabaran ini ditangani dengan sebaiknya agar kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat terus dipelihara. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, agenda dan teras tadbir untuk urus keluarga Malaysia, keluarga sejahtera yang berlandaskan ruh maqasid syariah, mengutamakan pencapaian maslahah dan kesejahteraan yang seimbang di antara jasmani, emosi dan juga rohani. Antara prinsip-prinsipnya adalah berpegang kepada ajaran agama, mengiktiraf kebebasan beragama, menghormati hak dan keberadaan pelbagai kaum serta menggiatkan interaksi dan dialog dengan semangat muhibbah. Dengan adanya interaksi yang sihat, hubungan kekeluargaan dan persaudaraan akan terus terbina dalam ekosistem kehidupan bermuafakat ke arah kemaslahatan bersama. Perselisihan perlu diselesaikan dengan penuh ilmu dan hikmah, merungkai kekhilafan dengan sandaran hak dengan penuh tanggungjawab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq biiznih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Yang bermaksud, pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, yakni menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang beriman dengan balasan syurga dan memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah Ta'ala menurunkan bersama-sama dengan nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab-kitab suci itu, yaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Dalam usaha memperkasakan perancangan dan agenda yang bersifat kalis cabaran, keupayaan dan kemahiran perlu digembelingkan dengan penuh tanggungjawab dan amanah serta dilaksanakan secara adil, sama dengan memelihara hak yang telah digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Kita ingin lihat dokumen Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera menjadi dokumen penting yang dilaksanakan oleh semua agensi agar dasar dan polisi pelaksanaan dalam apa sahaja bidang dan kluster terpandu sewajarnya. Kita juga mengajak Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk bersama-sama merealisasikan Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera. Satu jawatan kuasa perundingan agensi akan digerakkan untuk membantu melaksanakannya di semua peringkat dan agensi. Dimulai dengan agensi di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Tentunya selepas itu, kita akan berkolaborasi dengan rakan strategik kita, yaitu Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, untuk dicadangkan pelaksanaannya di peringkat negeri-negeri. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Kongres Nasional ini melakarkan satu titik penting dalam usaha pemulihan negara dalam proses transisi ke fasa endemik. Lontaran
fikrah dan idea para pembentang dan ahli panel pastinya akan menjadi sumbangan yang amat bermakna. Saya terpanggil mengungkapkan kembali nilai-nilai utama bersifat universal dan mahmudah bagi dihayati masyarakat pelbagai budaya bangsa di Malaysia dalam usaha membina sebuah keluarga yang adil dan harmoni sebagai sebuah keluarga Malaysia. Semua pihak perlu memainkan peranan membina kesedaran peri pentingnya mengukuhkan keluarga Malaysia berpandukan perlembagaan persekutuan dan prinsip-prinsip rukun negara. Salah satu kunci kejayaan dalam menghadapi cabaran ini adalah mempersiapkan diri dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang bermaksud Allah memberikan hikmah kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang berikan hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, minggu lepas saya berada di UAE dan Riyadh mewakili kerajaan Malaysia menghadiri persidangan antarabangsa di sana. Saya membentangkan usaha Malaysia mengekalkan perpaduan dalam konteks kemajmukan masyarakat berteraskan aplikasi fiqh ta'ayush. Saya telah menyebut bahawa kita menggerakkan pendekatan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Alhamdulillah, seluruh negara memandang tinggi kepada Malaysia yang pada mereka sebagai model sebuah negara majmuk. Saya juga menyeru agar ikatan persaudaraan keluarga Malaysia diperkukuhkan berdasarkan konsep tasamuh, iaitu pendekatan Islam menekankan tentang nilai toleransi dan kebersamaan. Melalui tasamuh, kita dituntut untuk menghormati perbezaan yang terdapat dalam masyarakat dan menerima realiti kepelbagaian seperti digariskan dalam Islam. Sifat tasamuh amat berkait rapat dengan konsep mahabbah, yakni kasih sayang, yang memerlukan setiap individu bersikap lapang dada, rasional dan membentuk persefahaman yang baik. Tasamuh membawa budaya damai dan keharmonian yang mampu menjadi tunjang kepada agenda keluarga Malaysia yang kalis cabaran masa depan. Sejajar dengan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri berkenaan konsep tasamuh sebagai pendekatan di dalam memperkasakan agenda keluarga Malaysia adalah bertepatan bagi IKIM sebagai sebuah institut pemikir dan penyelidik untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti berbentuk kajian, seminar, persidangan, dialog serta penerbitan berkenaan dengan konsep tasamuh yang dapat dijadikan rojokan bagi keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, akhir kata, di kesempatan ini saya merakamkan ucapan penghargaan kepada IKIM yang telah menjemput saya untuk menyampaikan ucap utama dan merasmikan Kongres Nasional bertemakan Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian, membina agenda kalis cabaran. Masa depan akan diadakan selama 1,5 hari bermula hari ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Institut Kepahaman Islam Malaysia IKIM yang menyambut ulang tahun penubuhan dan sumbangan IKIM selama 30 tahun dalam memberikan kepahaman Islam. Jutaan terima kasih saya juga kepada para pembentang, ahli panel dan semua jemputan yang sudi bersama-sama menjayakan agenda murni ini. Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan kepada pihak Rustia dan media. Semoga Kongres Nasional ini dapat memberikan manfaat kepada semua fid dunya wal akhirah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Kongres Nasional Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian, membina agenda kalis cabaran dan masa depan. Sempena sambutan ulang tahun ke-30 IKIM, siru ala barakatillah
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah pun diperdengarkan kepada anda sebentar tadi ucap tama bertajuk Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian Membina Agenda Kalis Cabaran Masa Depan yang telah disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Idris Haji Ahmad, dan seterusnya beliau merasmikan majlis pada pagi ini. Dan saudara, untuk makluman anda, sejurus berakhirnya majlis perasmian ini akan diadakan sesi pembentangan kertas kerja oleh para ilmuwan dan juga akademik. Antara tema-tema yang bakal diketengahkan termasuklah sesi pertama iaitu berkenaan dengan Islam, kepelbagaian dan keharmonian, kerangka asas. Sesi kedua pula bertemakan keluarga Malaysia dalam cabaran semasa. Dan esoknya pula 20 hari bulan Mei 2022 akan diadakan sesi forum gagasan anak muda untuk Malaysia, orang muda, politik dan Malaysia yang harmonis, membariskan ahli-ahli panel seperti berikut: mantan Presiden Majlis Belia Malaysia Encik Jufitri Johar, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Encik Afnan Hamimi, Esko Pemuda UMNO Malaysia Encik Nur Azlin Amros, Pengerusi Parti Muda Sabah Encik Amos Tian dan juga ahli Lembaga Universiti Malaya UM Encik Danish Raj Nagarajan. Dan turut diadakan esok sempena Kongres Nasional ini, majlis penutupan Kongres Nasional yang bakal disempurnakan oleh Ketua Pengarah IKIM yang berusia Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Muhammad Adil. Baiklah saudara, ketika ini di Dewan Besar IKIM apa yang saya dapat gambarkan adalah tayangan montaj berkenaan dengan IKIM sendiri dan juga sempena penubuhan IKIM yang ke-30. Dan sebelum mengakhiri ulasan saya pada pagi ini, saudara, penyertaan masyarakat dalam merealisasikan matlamat negara untuk membangunkan keluarga Malaysia adalah aktiviti sosial yang memerlukan semangat kebersamaan dan kerjasama semua lapisan masyarakat. Dan oleh itu aktiviti menggerakkan keluarga Malaysia juga usaha bersama untuk membina sifat dan karakter insan yang berjaya. Pembentukan keluarga Malaysia boleh dilihat sebagai suruhan mengajak kepada kebaikan dan aktiviti yang sangat dituntut oleh Islam. Seperti yang disebut dalam surah Al-Imran ayat ke-104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yang buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat ke-104. Justru saudara, bagi membentuk keluarga Malaysia yang memerlukan usaha berterusan semua pihak bagi membantu memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan serta kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah saudara, setakat di sini sahaja lintas langsung yang kami bawakan khas untuk anda dari Dewan Besar IKIM Kuala Lumpur, dan mewakili rakan-rakan di sini iaitu rakan kejuruteraan penyiaran radio IKIM Muhammad Syamsul Rizal Masron dan juga saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudi mengikuti secara langsung yang kami bawakan ketika ini, iaitu Majlis Perasmian Kongres Nasional Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian Membina Agenda Kalis Cabaran pada Masa Depan yang telah pun disempurnakan dengan jayanya oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Idris Haji Ahmad. Sekian saja daripada kami bertempat di mini studio Dewan Besar IKIM ini. Kembali kepada rakan penyampai Nur Hayati Paradi untuk meneruskan siaran di studio utama IKIM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit cahaya bersinar, menyinari bumi merdeka. Ini masa buang permusuhan, padamkan sengketa di jiwa. Ayo buka pintu-pintu di hati, rapatkan jurang.
inspirasi, inforia, Islami. Semuanya di IKIM. Warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi 101 untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Terima kasih juga pada rakan tugas serta tadi Ahmad Nazri, Mak Yusof yang telah pun bersama dengan anda secara langsung membawakan lintas langsung untuk Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda Kalis Cabaran Masa Depan bersempena dengan sambutan ulang tahun IKIM yang ke-30. Alhamdulillah, terima kasih pada Ahmad Nazri, Mak Yusof sebentar tadi. Terima kasih juga pada Pian dan juga Luke yang telah pun bersama dengan anda untuk Warna Pagi tadi sebelum tu kan, bersama dengan mereka 4 jam. Alhamdulillah. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati. Macam-macam bakal Yati kongsikan bersama dengan anda. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Betapa ingin ku sekam derayan air mata berlinangan membasahi pipinya yang mulia. Entah bagaimana rasa kepedihan hatinya saat mendekap dirimu dingin tak
sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Elvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul Masa. Pada 16 April dalam tahun 2014, Makmal Pengurusan Nilai Value Management bagi Pembinaan Masjid Cina Jalan Davis Kuala Lumpur telah disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Haji Zainal Abidin bin Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Tujuan makmal ini diadakan adalah bagi memuktamadkan skop, kos, reka bentuk dan mengoptimumkan kos projek bagi mencapai nilai yang lebih baik. Makmal ini dilaksanakan dengan kerjasama Unit Pengurusan Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri JPM. Ia dibina sebagai penghargaan negara kepada masyarakat Cina Muslim yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ekonomi dan dakwah di Malaysia. Reka bentuk masjid akan bercirikan kebudayaan masyarakat Cina Muslim sepenuhnya. Sesungguhnya pembinaannya bakal menjadi satu mercu tanda Bandaraya Kuala Lumpur, pusat aktiviti dakwah Islamiah dan daya tarikan para pelancong. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama terhadapku pada hari kiamat ialah manusia yang banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah akan berselawat terhadapnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad,
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut tubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Alah, mana nak simpan barang kemas ni, nak buat modal berniaga. Simpan je kat pajak gadai I di Bank Muamalat. Selamat, kadar keuntungan tetap 0.94% bulan. Margin pembiayaan sehingga 80%. Had pembiayaan tinggi, lebih tunai. Sekarang berkonsepkan tawaru? Lebih murah kak. Bayaran ansuran setiap 6 bulan dan kadar keuntungan dikira berdasarkan jumlah pembiayaan. Bukan lagi atas nilai cagaran emas macam sebelum ni. Wow, lagi menarik. Tunai mudah, kadar rendah, patuh syariah. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 03 2600 5500. Tetakluk terma. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10.47 minit pagi saat ini. Tengah buat apa tu? Doa hati semoga semua sahabat pendengar Radio IKIM dikurniakan kesejahteraan, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Dan tadi telah bersama-sama kita ikuti secara langsung untuk perasmian Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda kalis cabaran masa depan bersempena dengan sambutan ulang tahun IKIM yang ke-30 yang telah pun dirasmikan dengan sempurnanya oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan untuk makluman sahabat-sahabat pendengar, untuk kongres ini berlangsung selama 2 hari, bermula hari ini 19 Mei 2022 sehingga esok 20 Mei 2022 hari Jumaat di Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia bermula 9 pagi sampai pukul 4.15 petang. Dan yang menariknya, kongres ini akan membawakan pembentangan kertas kerja yang sangat baik. Kalau boleh dikongsikan sedikit lah. Untuk hari ini saja kita ada tiga kertas yang akan dibentangkan kepelbagaian dari sudut pandang Islam, asas pembentukan keluarga Malaysia dan harmoni oleh Yang Berusaha Dr. Mak Farid Muhammad Syahran. Dan kertas kedua pula akan dibentangkan oleh fellow penyidik utama Institut Kajian Etnik kita UKM, iaitu Keluarga Malaysia, Rukun Negara dan Jati Diri Malaysia, iaitu bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Dan juga nanti di hujung ada pembentangan untuk kertas kerja yang ketiga. Semalam baru bersama dengan kita, hari sebelum tu, hari Selasa yang baru-baru ini baru bersama dengan kita, bersama dengan Prof. Datuk Dr. Syamrahi Abdul Aziz, penyandang kursi Institut Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM, dengan tajuk kertas pembentangannya Keluarga Malaysia dalam konteks perlembagaan Malaysia. Itu untuk hari ini dan akan berlangsung juga sehingga esok, dan juga ada kertas-kertas juga yang bakal dibentangkan esok insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kasih bersama Yati. Kita ada Halim Ahmad saat ini yang kasih, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.
Kasih telah terbina sebuah mahligai menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati. Mekar menghiasi taman kasih kita dan diiringi haruman firdausi. Dikaulah permaisuri di hati suami, penyejuk mata, penenang di hati. Tapi angin yang mendatang bagaikan badai yang melanda. Kau pergi dulu tanpa menungguku, kerana takdirku relakan jua. Kekasih, akan kupahatkan doaku di dalam lina dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai kata kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Akan kupahatkan doaku di dalam lena dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Kasih telah terbina sebuah mahligai menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati, menjadi tanda cinta sejati. Aspirasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر.
وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك راضي بقضائك وعدلك اعملها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-576-9540. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Tahukah anda bahawa pengurusan kekayaan keluarga atau dikenali juga sebagai Family Office Wealth Management merupakan segmen yang sangat penting dalam pengurusan kewangan untuk memastikan harta individu atau keluarga boleh bertahan selama beberapa generasi. Perkhidmatan pejabat keluarga merangkumi pelbagai aspek seperti kewangan, cukai, perniagaan keluarga, pelaburan, pentadbiran amanah, perancangan harta pusaka, filantropi dan sebagainya. Di Malaysia, perkhidmatan pejabat keluarga patuh syariah pertama di dunia telah dilancarkan pada 2021 untuk memenuhi keperluan pengurusan kewangan bagi keluarga Islam yang berharta. Apakah perbezaan pejabat keluarga patuh syariah dan konvensional? Apakah faktor kejayaan bagi perkhidmatan pejabat keluarga dan pengurusan kewangan Islam? Sertai kursus Islamic Family Office Wealth Management, Trends, Challenges and Opportunities untuk mendalami ilmu pengurusan harta dan kewangan keluarga Islam. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM700 secara dalam talian dan RM800 secara bersemuka di IKIM. Untuk pendaftaran atau maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 323. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillah. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu